Kejadian manusia bukti kewujudan Allah. Mari kita lihat tahap perkembangan manusia di alam rahim menurut Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang proses kejadian manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawna 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Mari kita lihat peringkat kejadian manusia. Peringkat yang pertama, nutfah. Nutfah bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, perkataan nutfah ialah nutf, artinya air yang sedikit yang terdapat di dalam suatu bekas sama ada telaga, tabung dan sebagainya. Daripada nutfah lelaki akan terbentuknya saraf, tulang dan fakulti manusia, manakala dari nutfah perempuan akan terbentuknya darah dan daging. Peringkat yang kedua iaitu alaqah. Alaqah berlaku pada hujung minggu pertama atau hari ketujuh. Pada hari yang ketujuh, telur yang sudah disenyawakan akan tertanam di dinding rahim, qararin makin. Alaqah memiliki 3 maksud, iaitu lintah, sesuatu yang tergantung dan juga segumpal darah. Peringkat yang seterusnya iaitu mudghah. Mudghah berlaku pada minggu yang keempat. Perkataan mudghah disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Hajj ayat ke-5 dan surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Firman Allah yang bermaksud, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Di peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi sudah terbentuk. Virus yang tertanam di dalam otot-otot ibu kini mempunyai saluran darahnya sendiri. Jantung bayi mula berdegup. Untuk perkembangan seterusnya, darah mula mengalir dengan lebih banyak lagi, membekalkan oksigen dan pemakanan yang secukupnya. Menjelang 7 minggu, sistem pernafasan bayi mula berfungsi dengan sendirinya. Peringkat keempat, iaitu izam dan lahm. Pada peringkat ini berlaku pada minggu yang kelima, ke-6 dan ke-7. Peringkat ini berlaku pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lalu kami mengubahkan pula mudghah itu menjadi izam dan kemudian kami membalutkan izam dengan daging. Pada minggu ke-7, terbentuk pula satu sistem yang kompleks. Pada tahap ini, perut dan usus, seluruh saraf, otak dan tulang belakang mula terbentuk. Begitu juga dengan organ pembiakan, kelenjar, hati, buah pinggang, pundi kencing dan lain-lain terbentuk dengan lebih sempurna lagi. Sistem pernafasan dan saluran pernafasan mulut ke hidung dan juga paru-paru mula kelihatan. Kaki dan tangan mula tumbuh. Pada minggu ke-8, semuanya telah sempurna dan lengkap. Peringkat yang kelima, iaitu peringkat janin. Pada peringkat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa ansha'nahu khalqan akhar. Kami menciptakan makhluk yang baru, iaitu bermula dari air mani Allah menciptakan makhluk yang sempurna. Pada peringkat ini berlaku pada minggu yang ke-8. Beberapa perubahan lagi berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurna. Kuku-kuku mula tumbuh. Pada bulan keempat, pembentukan uri menjadi lengkap. Walaupun perubahan tetap berlaku pada peringkat janin ini, tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh.
Para ulama mengatakan peniupan roh berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya semua organ-organ. Nilai kehidupan manusia telah pun bermula sejak di alam rahim lagi. Manusia telah mempunyai hubungan dengan Allah. Melalui surah Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, "Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna." Allah bertanya, "Tidakkah aku Tuhan kamu?" Seluruh manusia di alam roh menjawab, "Allah adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan." Dengan ini, entiti roh dan jasad saling bantu-membantu untuk meningkatkan martabat dan kejadian insan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.